kita pergi kepada lampu jenis kedua, iaitu projector. Projector, reflector. Okey, yang mana kereta wajah, Myvi 1.5, Alza ataupun Satria ni orang banyak pakai. Lampu rendah dia adalah projector. Jadi beam pattern projector akan jadi macam ni. Untuk lampu kanan dan untuk lampu kiri, dia akan jadi macam ni. Jadi bahagian bawah ni terang macam tu. Okey. Yang best pasal lampu projector ni, bahagian atas dia hampir tak ada cahaya. Hampir tak ada cahaya. Bukan tak ada langsung, hampir tak ada cahaya. Jadi bahagian atas ni gelap. Tidak menyilaukan kereta atau pemandu daripada arah hadapan. Itu dengan syarat setting ketinggian suluhan tu betul. Kalau setting ketinggian tu suluh ke langit, silau lah juga dia pun. Okey, kita tengok dekat atas ni, beam pattern untuk projector. Lebih kurang macam tu. Macam tu. Lebih kurang macam tu. Jadi bahagian bawah ni akan terang, bahagian atas ni memang gelap habis. Ini adalah lampu suluhan rendah. Apabila korang bagi high beam, lampu tinggi, untuk lampu projector reflector ni, projector dia kebanyakannya tak padam. Design dia memang tak padam, cuma lampu high beam yang akan nyala. Jadi dekat sini korang akan combine dua suluhan, iaitu lampu rendah projector dan lampu tinggi reflector. Kat sini, lebih kurang kat sini. Lebih kurang kat situ. Jadi ini yang oren ni adalah lampu tinggi, manakala yang biru ni adalah lampu rendah. Okay, jadi korang akan nampak lebih jauh lah. Dekat pun nampak, yang jauh pun akan nampak. Sama juga kat sini lah, sama juga kat sini. Dia akan ada high beamnya, beam pattern kat sini. Okay, clear? Jelas? Kelebihan jenis lampu macam ni, low beam dia tak menyilaukan kereta daripada hadapan. High beam dia fokus, dia boleh pergi jauh. Sebab high beam dia kecil je, dia fokus cahaya pada satu tempat yang kecil, dia akan jadi terang dan jauh. Okey, kita pergi ke jenis yang ketiga, iaitu dual projector ataupun double projector ataupun B projector. Lampu ni kebanyakannya adalah lampu retrofit lah, yang orang pasang pada kereta-kereta yang asal bukan projector, nak pasang projector. Lampu ni paling banyak pilihan dia, sambutan ramai ni. Low beam dia sama macam lampu projector yang first tadi. Dia akan menghasilkan beam pattern macam ni. Dan beam pattern kiri macam ni. Jadi dia terang pada bahagian bawah. Macam tu. Macam tu. Dan dia gelap pada bahagian atas. Ini sebenarnya dikawal oleh bayang, shadow. Itu kenapa bahagian atas gelap. Alright, kalau kita tengok dekat atas, beam pattern dia lebih kurang macam ni. Tapi apabila korang bagi lampu tinggi, okey, kita panggil dia sebagai, saya nak panggil sebagai flip kot. Apa nama benda lah ni? Okey, dia ada satu penghalang. Okay, penghalang ni yang menghasilkan shadow, bayang. Jadi penghalang ni akan disimpan, akan diletak, akan dilipat ke tepi. Apabila penghalang tu dilipat ke tepi, bahagian sini
akan jadi terang. Ni akan buang lah. Sebab dia lipat, shadow ni akan hilang. Shadow ni akan hilang dan pattern dia akan jadi besar macam ni. Sama juga dekat sini, dia akan jadi terang, lebih kurang macam ni. Okey, yang ni pula, okey, tinggi sangat. Macam ni. Jadi suluhan dia akan jadi lebih besar. Ini adalah high beam. B projector, dia ada lampu rendah dan lampu tinggi dalam satu projector. Lampu rendah kat sini, bawah ni, atas akan jadi gelap. Lampu tinggi, penghalang dia akan lipat, akan disimpan. Jadi dia akan buka cahaya tu, suluhan tu akan menjadi luas. Itu kelebihan lampu B projector. Satu projector saja. Okey, keburukan dia banyak sebenarnya. Okey, cerita kejap lagi keburukan dia. Alright, ini kita tengok bahagian cerita basic kebaikan dia. Okey, kita akan cerita pasal keburukan lampu-lampu ni pula. Kita berbalik kepada lampu reflektor. Yalah, saya lukis kat sini lah, lebih kurang buruk-buruk sikit. Kita katakan mentol dia ni boleh menghasilkan 1000 lumin. Lumin ni unit ukuran cahaya lah. Okey, kita ambil senang je. Dia boleh menghasilkan 1000 lumin. Jadi cahaya tu akan keluar ke seluruh arah dan dipantulkan oleh reflektor ni ke depan. Total cahaya yang datang ke depan ni adalah 1000 lumin. Okey. Ini kelebihan reflektor. Dia memantulkan semua cahaya ke depan. Jadi pada jalan ni nanti, sebab dia bentuk V, L macam ni, lebih kurang macam tu, 80% cahaya yang keluar daripada mentol ni akan berkumpul pada bahagian low beam. 80% banyak tu, lebih kurang dalam 800 lumin ada kat sini. Dan baki 20% dia akan jadi tempias. Tempias ni dia akan berada di kawasan-kawasan sini lah, selain daripada kawasan suluhan. Lebih kurang macam tu. Jadi 20%, 200 lumin akan dibahagikan dengan kawasan yang lebih luas. Oleh sebab tu dia tak adalah silau sangat, tapi kita nampak lampu tu. Okey, dia tak silau. Ini kalau korang menggunakan mentol jenis halogen. Okay. Dia ada kebaikan, dia akan ada keburukan. Korang pun pergilah tukar mentol halogen juga, tapi daripada jenis 50 watt, korang tukar kepada jenis 90-100 watt. Maksudnya lebih terang. Okay, kepada lampu yang lebih terang. 100 watt kita panggil lampu 100 watt. Jadi yang keluar ni akan menjadi lebih tinggi. Katakanlah 1000, nak senang kira kita bagi 2000. Okey, 2000 lumin sebab dia 100 watt. Sekali ganda lebih terang Jadi kat sini suluhan bawah ni korang akan jadi terang sebab dia dah jadi 1600 lumin. Yang tak bestnya adalah tempias dia. Tempias dia dah menjadi 400 lumin. 400 lumin, kawasan ni akan jadi semakin terang. Maksudnya tempias dia semakin banyak dan kereta daripada depan akan menjadi semakin silau. Alright, faham? Jadi apabila korang tukar mentol yang lebih power, automatic, yes, korang akan nampak jalan lebih
lebih jelas, lebih terang. Tapi kesan buruk dia, kereta daripada depan akan menjadi lebih silau. Kesian kat kereta depan. Okey, ini satu. Kedua, korang tukar pakai HID. Mentol HID ni. Mentol HID ni, kalau jenis single beam, dia jarang menimbulkan isu. Yang selalu menimbulkan isu adalah mentol jenis dual beam, iaitu H4. Yang dual beam ni banyak menghasilkan masalah. Okey, apabila korang tukar mentol kepada HID, mentol HID ni terang. Lebih daripada mentol 100 watt. Kita katakanlah, saya tak ukur. Katakanlah dia menghasilkan 3000 lumin. Dan di reflektor depan pun menghasilkan cahaya 3000 lumin. Jalan raya ataupun kawasan suluhan akan menjadi 2400 lumin. Dan tempias dia akan menjadi 600 lumin. 600 lumin ni lebih kurang lampu rendah standard kasuluh kat muka driver kat depan. Silau, sangat silau. Itu yang menjadi bahaya kepada kereta lain. 600 lumin tempias ni tinggi. Oleh sebab itu, kalau korang selisih dengan kereta reflektor standard menggunakan halogen, owner kereta tu pergi tukar pakai HID, kalau kita selisih dengan dia, silau lampu dia, sangat silau. Ini punca dia. Tempias dia menjadi semakin tinggi. Ini kalau kereta tu menggunakan HID yang berkualiti, yang bagus lah. Kalau dia pakai yang China made, yang Alibaba, Shopee, Lazada yang murah-murah, biasanya pattern ni akan rosak. Beam pattern ni akan jahanam. Sebab design lampu dia tak tepat macam lampu original. Jadi suluhan dia akan jadi rosak. Beam pattern dia akan mengarut, akan jadi mengarut dan menyebabkan silau ni menjadi semakin tinggi. Katakanlah kalau beam pattern dia rosak sikit, dia jadi kat sini 2000 dan kat sini dah jadi 1000. Makinlah silau untuk kereta yang datang daripada arah depan. Bahaya kan? Sangat bahaya. Okey, itulah buruknya pakai HID. Itu baru sikit. Teknologi baru pula. Keluar mentol LED. LED ni ada banyak jenis. Sangat banyak jenis dalam pasaran retrofit punya ni. Dan kebanyakannya memberi lebih banyak buruk daripada baik. Yang pertama buruk dia adalah dia merosakkan beam pattern. Beam pattern ni akan rosak terus. Kalau korang pakai, korang tengok suluhan dia akan jadi bertumpuk-tumpuk dan pecah-pecah. Maksudnya dia tak jadi macam ni. Dia akan jadi tumpuk-tumpuk kat sini, dan dia akan pecah. Dia akan menyebabkan cahaya tu tidak fokus. Sebab nak buat mentol LED yang ada dua bahagian ni untuk dapat suluhan 360 darjah macam lampu ni, tak dapat. Dia akan ada shadow nanti. Dia akan ada bayang. Jadi suluhan dia akan jadi bertumpuk-tumpuk dan pecah. Beam pattern ni akan pecah. Dan ini yang lebih menyebabkan silau kepada kereta yang datang dari arah depan. Bahaya pakai LED ni, bahaya. Sangat bahaya. Jadi tak pelik lah kalau undang-undang Malaysia mengharamkan penggunaan lampu ni untuk kereta reflektor ataupun untuk kereta retrofit ubah suai. Sangat bahaya. Tolong jangan pakai. Ini sangat bahaya. Untuk korang yang pakai sekalipun, korang tak nampak jalan ni dengan jelas. Tak nampak. Sebab beam pattern dia dah pecah-pecah, berterabur, tak tentu pasal. Jadi korang bawa kereta, korang tak nampak jalan. Itu waktu hari tenang. Kalau hujan, kabus, lagi korang tak nampak jalan. Jadi LED jangan pakai. Tolong jangan pakai. Okey,
Kedua, kita akan pergi ke lampu jenis projector. Lampu jenis projector pun akan ada reflektor kat bahagian belakang dia. Beza dia kat depan ni dia akan ada kanta. Okey. Okey, kat bahagian hadapan dia akan ada kanta. Fungsi kanta ni adalah nak fokuskan cahaya nanti. Alright, tapi cahaya yang keluar daripada mentol, katakanlah 1000 lumen tadi. Okay, 1000 lumen. 1000 lumen akan dipantulkan ke kanta. Sayang dia akan ada beam pattern dekat depan ni. Antara reflektor dengan kanta, dia akan ada beam pattern. Beam pattern ni yang kacau sebenarnya. Sebab beam pattern ni adalah shadow maker. Dia akan buat shadow. Dia akan buat bayang-bayang. Jadi, cahaya yang keluar melalui pattern ataupun pattern lah, kita panggil pattern, beam pattern ni akan terhalang. Yang keluar sikit saja. Yang terhalang ni agak banyak. Bukan agak banyak, sangat banyak. Biasanya yang keluar ni adalah lebih kurang 50 hingga 60% sahaja. Baki dia akan lekat dekat sini. Ada setengah-setengah lampu yang cahaya yang keluar ni adalah lebih rendah. Kurang daripada 50. Ada yang kurang daripada 50%. Itu kenapa kalau korang pengguna kereta wajar, projektor korang tak terang. Lampu rendah tak terang. Inilah sebab dia. Sebab dia ada beam pattern yang akan menghalang cahaya ni. Dia akan halang cahaya kat sini. Dia akan keluarkan cahaya ni dalam bentuk beam pattern macam ni. Okay, beam pattern dia beza sikit. Beam pattern dia, kita buang yang tadi. Buang yang ni. Beam pattern projector adalah macam ni. Lebih kurang. Dan yang best dia, kalau yang beam pattern ni keluar katalah 50%, 50% tu akan berada seluruhnya pada pattern dia. Dia tak ada tempias. Jadi dia tak ada tempias. Okay, kita ambil contoh lah, ambil contoh mudah mentol tu 1000 lumen. Yang keluar ni, sebab nak mudah kira, kita ambil 500 lumen. Jadi beam pattern kat bawah ni adalah 500 lumen. Zero tempias, tak ada tempias langsung. Kita boleh abaikan dia punya tempias. Alright. Keburukan dia, cahaya akan jadi kurang. Kebaikan dia, kereta depan tak silau. Langsung tak silau. Okay. Tapi burukan dia inilah. Lampu depan jadi kurang terang. Jadi pada pemilik wajar, Alza, Myvi, Nio, yang mana yang pakai lampu jenis macam ni, lampu rendah korang tak terang. Okay, cara nak atasi masalah ni, korang boleh tukar gunakan halogen high voltage, high power. Okay, halogen high power yang saya cerita tadi 100 watt. Apabila korang pakai mentol 100 watt, korang akan dapat 2000 lumen dan cahaya yang keluar akan menjadi 1000 lumen. Ini matematik mudah kira, so senang nak congak je, senang nak congak. Okey. Jadi suluhan kat sini akan menjadi 1000 lumen. Senang nak kira. Okey, jadi adakah dengan menggantikan mentol yang lebih terang settle masalah ni? Tak juga. Ada keburukan lain pula.